لنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pengurusan Masjid Al-Husna, Bandar Sunway, Petaling Jaya, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, kasih sayangnya yang tiada pertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan seruan para rasul, yang seruan itu akan menyempurnakan kehidupan kamu. Kita hidup di dunia ni, banyak Allah seru kita. Kadang-kadang Allah suruh kita sebagai orang yang beriman, kadang-kadang dia suruh kita sebagai orang yang muslim, kadang-kadang dia suruh kita kepada seorang manusia, kadang-kadang Allah suruh kita kepada Nabi, hakikatnya kena kepada kita. Jadi maknanya Allah suruh kita banyak benda yang Allah suruh kita buat di dunia ni. Bila kita tunai sesuatu apa yang diperintahkan Allah kepada kita, maka seruan itu yang kita sahut, hakikatnya Allah SWT akan datangkan penyempurnaan ataupun kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Bila Allah beri kesempurnaan di dalam kehidupan kita atas ketaatan kita kepada Allah dan para rasul, maka kita akan jadi orang yang beriman, kita akan jadi orang yang bertakwa. Bahkan Allah SWT akan sempurnakan hidup kita di dunia ni. Begitu juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwasanya kerja hati semuanya di dalam percaturan Allah. Hati kita ni kadang-kadang jadi orang yang beriman, kadang-kadang jadi orang kafir. Kadang-kadang pagi beriman, petang kafir, malam beriman, pagi kafir. Itu berlandaskan atas apa keimanan kita dan perbuatan kita seharian. Bahkan Allah sebut suatu hari nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah SWT. Kita semua yang hidup di dunia ni, yang berada dalam Masjid Al-Husna pada malam ni, semua kita akan balik bertemu dengan Allah. Cuma keadaan kita balik dan bagaimana kita nak dipulangkan bertemu dengan Allah atas amalan kita yang kita kerjakan di dunia ni. Setakat hari ini, apa yang kita dah buat kepada Allah SWT, setakat hari ini yang kita masih hidup ni, apa yang kita dah buat, itulah yang akan menjadikan
kita siapa apabila kita dibangkitkan di hadapan Allah. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pernah menyebut, Nabi kata, innaka la tadri masmuka ghadan, kamu tidak akan tahu siapa nama kamu esok hari. Hari ini nama kita orang yang sihat, besok mungkin nama kita orang yang pesakit. Hari ini nama kita orang yang lapang, sehingga boleh mai duduk dalam Masjid Al-Husna ni sambil-sambil nak tunggu isyak pula, lapang. Dan besok dalam keadaan kita tak tahu, esok mungkin kita orang yang sangat sibuk. Hari ini kita orang yang hidup, boleh jadi esok kita adalah jenazah pada esok hari. Sebab itu Nabi sebut, iza asbahta fala tuhaddits bil masai, apabila kamu berada di pagi-pagi hari, jangan kamu bicarakan petang hari. Wa idza amsayta, apabila kamu berada di petang-petang hari, kamu jangan tangguh sampai ke esok hari. Fala tuhaddits bis sabahi, jangan kamu tangguh sampai ke subuh hari ataupun pagi esok. Maknanya hidup di dunia ni, beramal soleh kita apa sekalipun, mesti disegerakan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup dalam keadaan kita senantiasa siap siaga untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita masih nyawa di kandung badan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan ada pengajaran yang baik daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan Allah Taala meletakkan kita di tempat yang terbaik dan terpuji bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Al-Kabair. Pengarangnya Imam Az-Zahabi, mencerita berkenaan dengan kitab hal perihal dosa-dosa besar. Dalam kitab ni semua cerita hal dosa besar. Ada dosa yang macam-macam jenis dosa ada. Jadi malam ni kita masuk satu dosa yang baru, bukan kita punya buat dosa baru. Jadi kita cerita punya perbahasan pada malam ni, perbahasan berkenaan dengan dosa besar, iaitu tajuknya berbuat anaya, tuan-tuan, ataupun mengkhianati orang, ataupun menzalimi orang. Itu semua perbuatan penganiayaan, tuan-tuan. Bab ini meliputi memakan dan mengambil harta orang lain secara zalim. Dia cerita dalam bab ni iaitu makan dengan cara yang tak betul daripada sumber yang tak betul, dan mengambil harta orang secara zalim. Ambil harta orang secara zalim, itu dosa besar. Ataupun makan daripada harta orang yang secara zalim. Ini dalam keadaan disebut dalam kitab ni. Berbuat anaya kepada manusia dengan cara memukul, mencaci maki, bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas terhadap orang-orang yang lemah. Yang ni pun sama, buat anaya ke orang melalui kata-kata kita. Terjumpa seorang manusia yang kita geram lama dah, terjumpa seorang manusia kita khianat dia, kemudian kita tutul kata, kita bagi satu perkataan kesat kepada dia, kita zalim, tuan. Jadi jangan buat ke orang macam tu. Maka disebut di sini, maka Allah Subhanahu taala berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwasanya Allah Taala lalai daripada apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai ke hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami untuk kami kembali ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Nescaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiayai diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka
dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Ni tuan-tuan, kita nak jadi hero tuan-tuan di dunia ni ya. Sebab kita tak tahu kita siapa yang sebenar. Kita buat macam-macam di dunia ni, kita follow hawa nafsu kita, kita boleh buat apa saja. Tetapi bila hari perbicaraan, hari penghitungan amal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita tahu berkedip-kedip mata ataupun tak kedip-kedip mata kita. Nak terbelalakkan mata kita ataupun nak jadi mata yang macam mana, nanti kita akan tahu siapa kita sebenarnya apabila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni cerita kepada kita sekalian keadaan demi keadaan manusia yang dibangkitkan di alam mahsyar. Bila dia bangkit di alam mahsyar, dia tengok-tengok dia banyak dosa di hadapan Allah. Dia bangkit-bangkit di hadapan Allah SWT, banyak dosanya yang bersangkut paut dengan manusia. Dari sudut tutur katanya, dari sudut penganiayaan dia, dari sudut caci maki dia, dari sudut makan makanan orang daripada sumber yang tak betul, melalui kezaliman terhadap perbuatannya tersebut, maka dia dibangkitkan, dia heran sebab apa banyak dosa di hadapan Allah ni. Maka dia minta kepada Allah supaya Allah tangguhkan, bahkan Allah pulangkan dia balik ke dunia supaya dia nak beramal soleh balik. Kita baca dalam surah Al-Kahfi, seingat saya ayat dia 49, seingat saya, kalau salah tetapi dia lengkungan ayat tu tuan. Ada satu ayat Quran Allah cerita dalam surah Al-Kahfi. Allah kata, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Cuba tuan-tuan tengok keadaan manusia bila dia bangkit di alam mahsyar nanti. Orang yang berdosa ni, bila dia bangkit di alam mahsyar, Allah bagi buku kepada dia. Bagi satu buku kepada dia, nak ambil buku hang. Lalu dia tengok buku catatan amalan dia tersebut, dia tengok, dia kata apa? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, ni buku jenis apa ni? Sekecil-kecil amalan pun ditulis, sebesar-besar amalan pun ditulis. Apa jenis buku ni? Celaka sungguh aku hari ni, dia kata. Sebab apa dia maki diri dia? Dia tak percaya bahawasanya satu hari nanti dia akan dibangkitkan, bahkan dia akan disoal, bahkan dia akan ditanya oleh Allah atas apa yang dia buat sewaktu hidup di dunia dulu. Cerita habis. Allah tunjuk habis segala kesalahan dia, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sunyi-sunyian, sekecil-kecil dosa, sebesar-besar dosa, semuanya Allah tulis. Maka dia kata apa diri dia? Celaka sungguh aku hari ini. Lalu Allah jawab kepada dia. Allah kata, wa wajadu ma amilu hadira. Hari ini kami datangkan semua amalan yang hang buat di dunia dulu, sama ada amalan jahat ataupun kebaikan, kami bentangkan hari ini juga. Maka jawab Allah Subhanahu Wa Taala, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah kata, kami tak zalim pun kepada manusia walaupun seorang. Manusia mana yang hidup di dunia dia melakukan kebaikan walaupun sekecil zarah, walaupun sehalus-halus kebaikan dia buat di dunia ni, di sana nanti ada ganjaran, ada pahala, ada lipatan kali ganda pahala yang dia buat di dunia. Allah gandakan pahala dia. Manusia yang hidup di dunia buat kejahatan walaupun sekecil zarah, dia akan menjadi penyebab dikira oleh Allah, bahkan diazab, ditanya atas apa dosa yang dia buat di dunia. Maka dia bangkitkan di alam mahsyar, dia cerita atas dosa dia yang dia lakukan, maka Allah akan kira dosa dia itu untuk dibalasi atas kejahatan dia sewaktu hidup di dunia, walaupun sekecil zarah. Allah nak kata apa?
Dia nak bagi tahu kepada kita dia maha adil. Adil tak Allah tuan-tuan? Adil lah. Tuan-tuan jangan kata tak adil. Tuan-tuan kata tak adil, tuan-tuan murtad tuan-tuan. Allah adil. Tuan-tuan baca ada satu kalam daripada seorang tabi'in namanya Sa'ad bin Sahal. Kata Sa'ad bin Sahal, Allah Subhanahu wa taala yang kata baiknya Allah ni, walaupun kita kerap kali melakukan dosa, walaupun kerap kali kita mengulangi dosa, Allah tetap berikan kebaikan kepada kita. Apa dia? Ada 4 nikmat Allah kekalkan kepada kita. Yang pertama, kata Sa'ad bin Sahal, wala yahjubu anhu rizqa. Allah tidak akan menghalangi rezeki untuk diberikan kepada hamba-hambanya, walaupun hamba-hambanya itu hidup dalam keadaan melakukan dosa dan mengulangi dosa sewaktu hidup di dunia ni. Buat dosa banyak mana pun rezeki dapat juga. Buat dosa banyak mana pun sekalipun duit tak pernah putih Allah bagi kepada dia. Faham putih ni? Di bahasa orang utara. Maknanya apa? Dalam keadaan kita hidup di dunia ni, walaupun kita si pendosa, walaupun kita kerap kali melakukan dosa, tak reti nak taubat kepada Allah, Allah kekalkan rezeki untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Dia bagi juga tuan. Walaupun tak main masjid semayang jemaah, walaupun tak semayang fardu cukup 5 waktu, walaupun tak baca Quran, walaupun tak selawat kepada Rasulullah, walaupun tak zikir, walaupun tak sedekah, walaupun tak zakat, dia bagi juga rezeki pada kita. Baik tak Allah? Baik. Yang kedua, Allah SWT ni wala yahjubu anhu sihah. Allah tidak akan menghalangi untuk diberikan kesihatan kepada hamba-hambanya. Bagi sihat juga. Walaupun lawan dia, walaupun tak amal Quran, walaupun tak amal hadis Nabi, dia bagi juga sihat pada kita. Sihat. Makin sihat lagi ada tuan-tuan. Walaupun dia menentang apa yang Allah cakap, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang ketiga, kata Sa'ad bin Sahal, wala yuzhiru alaihi zamb. Allah tidak akan menghalangi, Allah SWT tidak menzahirkan, Allah tidak menzahirkan dosa yang diperlakukan oleh manusia. Allah tak zahir, disimpan dosa kita. Bahkan dia tak tayang pun dekat orang semua, tak tayang. Cuba malam ni dia kata, malam ni di Masjid Al-Husna sahaja kami akan tayangkan semua dosa manusia yang ada pada diri dia. Jadi semua atas kepala ada satu skrin TV atas kepala kita, cerita berapa persen dosa kita hari ni. Agak-agak tuan-tuan nak dengar kuliah saya? Tak dengar. Sebab tuan-tuan pakat tengok dosa saya. Ustaz duk ceramah pun dosa dia 99.9%. Kita yang duk dengar kuliah ni 5% je dosa kita. Kita lebih baik daripada ustaz. Balik lah. Tuan-tuan akan jadi macam tu. Tetapi Allah tak zahir pun, Allah tak cerita pun dosa kita dosa apa kepada manusia. Bila dia nak cerita, alam mahsyar, dia cerita habis. Dia ungkit habis semua apa yang kita buat di dunia. Tuan-tuan ni kisah sekalian, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, baiknya Allah SWT itu wala yu'aqibuhu ajilan. Allah tidak sesekali mengazab manusia serta-merta. Ketika mana kita lakukan dosa, dia simpan, dia tangguh, tunggu manusia mana yang nak reti taubat kepada dia. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kisah sekalian, maka di dalam kitab ni bagi tahu kepada kita, dia main satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan dengar firman Allah kata apa? Dia kata kepada hambanya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku ini dan aku jadikan ianya haram dikerjakan di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi sesama manusia.
Tuan-tuan, Allah dia declare, dia kata apa? Wahai hamba-hamba aku tak zalim pun pada diri kamu semua. Aku mengharamkan diri aku untuk menzalimi hamba-hamba aku. Aku tak buat zalim kepada hamba aku. Dia nak apa aku bagi, dia minta apa semua aku tunai, dia buat apa kesalahan semua aku maaf. Kalau dia minta maaf kepada aku tak zalim kepada hamba-hamba aku. Bahkan aku haramkan diri aku daripada diriku ni nak buat zalim kepada hamba-hamba aku. Maka Allah kata, mulai saat ini aku menjadikan haram kepada kamu, jangan seseorang pun menzalimi sesama kamu. Jangan zalim sesama manusia, sebab aku dah haramkan. Tiba-tiba kita buat zalim, oh tak boleh tuan. Contohnya apa? Kita ada anak, ini nak cerita zalim. Kita ada anak 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan, kembar tuan-tuan, kembar. Kita balik kerja, dia WhatsApp kita, abah tolong beli tudung kat kakak dan jangan lupa adik sekali. Seorang kakak, seorang adik lelaki. Kita ni ayah, kita pun singgahlah Masjid Al-Husna. Kebetulan ada jual gerai kat belakang. Contoh, kita pun beli tudung dekat anak kita perempuan tu, sebab anak perempuan yang minta. Kita beli tudung, kita kata, ini elok untuk kakak. Aku nak jadi seorang adil, maka aku beli dekat anak lelaki pun tudung juga. Yang tu zalim namanya. Adil tu apa dia? Wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Tu adil nama dia. Kalau zalim, wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Contohnya, tuan-tuan pakai kepiah letak kat kepala tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan duduk dengar kuliah ni, tuan-tuan letak kepiah dekat kepala lutut juga tuan-tuan. Kepala juga, tapi kepala lutut. Yang tu namanya apa? Zalim tuan-tuan. Jadi letak kepiah kat mana? Kepala kita tuan-tuan. Jangan pergi letak dekat kepala lutut. Sekian dimalukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, maka ini disebut keadaan demi keadaan kita hidup di dunia ni. Maka baginda Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat dia. Nabi kata, tahukah kamu siapakah orang yang bankrupt? Nabi tanya sahabat dia, tahukah kamu siapa orang yang muflis? Sahabat Nabi menjawab, wahai Rasulullah, menurut kami orang yang bankrupt itu adalah orang yang tidak memiliki dirham atau kekayaan. Rasulullah menjelaskan, sebenarnya orang yang bankrupt dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa solat, membawa puasa, membawa haji, namun ia datang dalam keadaan telah mencela manusia, mengambil harta manusia, merendahkan kehormatan manusia, serta memukul manusia dan menumpahkan darah manusia. Maka kebaikannya diambil untuk manusia yang dizaliminya itu, diambil lagi untuk manusia itu apabila kebaikannya sudah habis. Sebelum habisnya kesalahannya terhadap orang itu, maka diambillah kejahatan orang itu lalu dipikulnya kepadanya hingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka Allah SWT. Hui tuan-tuan, teruk benda ni. Maknanya apa? Kita buat zalim ke orang. Contohnya, kita pergi luku kepala orang, kita pukul dia sungguh-sungguh, kita rejam dia, kita pukul dia, kita siku dia, kita terajang dia sampai dia lemah. Tuan-tuan, satu hari nanti orang yang kita pukul tu tuan-tuan dibangkitkan di alam mahsyar. Dia tunggu supaya Allah lakukan keadilan kepada diri dia. Yang dia hidup di dunia dulu, dia duduk kena tabuh dengan orang, dia kena pukul dengan orang. Nanti di alam mahsyar dia kutip habis pahala orang yang pukul dia. Kutip habis sampai habis pahala orang tu dah pergi haji, orang tu dah puasa, orang tu rajin semayang, dia ambil habis. Dia ambil pahala semayang dia, dia ambil pahala puasa dia, dia ambil pahala haji dia, sampai habis pahala orang yang pernah pukul dia ni tuan-tuan, sampai dah tak ada pahala. Dia nak bagi apa? Allah kata, ambil dosa kamu bagi kepada dia, biar dia tanggung pula dosa kamu. Sampai bankruptcy dia tuan-tuan, bankruptcy.
Sampai tak ada dosa pada diri dia ni tuan-tuan, sebab kawan ni tanggung. Kawan ni tanggung habis dosa dia. Sampai kawan ni yang duk bawa pahala tadi, pahala puasa, pahala semayang, pahala haji, habis tak ada langsung. Maka dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia hidup di dunia, pernah buat haji, pernah puasa, pernah rajin semayang tahajud, pernah semayang rajin-rajin, rupa-rupanya dia di sana orang yang bankrupt, tidak ada apa yang dibawa ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan berlaku kepada manusia yang suka menganiayai manusia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ni sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, man zalama qaidal shibrin minal ardi tawwaqahu min sab'i ardina yaumal qiyamah. Barang siapa yang menganiayai seseorang dalam perkara sejengkal tanah, ni hal tanah pula tuan-tuan. Dia ada adik-beradik 6 orang. Kemudian mak dia meninggal dunia, mak dia kata apa, tolong jual tanah aku. Dia sebagai orang yang apa? Orang yang pelantaraan, orang yang tukang kira. Dia pergi jumpa juru ukur ni tuan-tuan, dia kata mai ukur tanah kami nak bahagi 6 adik-beradik. Cuma tanah saya tu bagi lebih sikit sebab saya buat kerja. Ada tak berlaku macam ni tuan-tuan? Pasti ada. Tanah saya tu lebih sikit apa, yang lain tu biar pergi kat mereka, biar cukup-cukup. Tukang tanah tu pula, juru ukur tu pula kata, ni tanah ni ada, kita nak bahagi 6 ni ada lebih sikit. Yang tu saya, sebab saya yang tukang kira, yang lain pakai duk lengok je, tak tahu buat apa pun. Saya yang penat, bagi kat saya. Betul ke cik? Betul. Dia pun buat. Dia zalim kepada adik-beradik dia, tanpa persepakatan, tanpa persetujuan adik-beradik dia. Dia dapat apa tuan-tuan? Dia nanti, kata Nabi SAW, maka pada hari kiamat kelak, ia akan dikalungi 7 bumi ke atas leher dia. Ui, berat tuan-tuan. Ni berat, ni cerita berat. Cerita benda yang tak dapat kita fikirkan, bagaimana keadaan yang nak menyusahkan kita di sana. Ni akhirat ni tuan. Ada satu kisah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Setelah dia balik, dia berhijrah ke Habsyah, lalu Nabi tanya kepada dia. Cerita ni dalam kitab ni saya ringkaskan mengikut masa yang sesuai dengan kita ni tuan. Bila Jabir bin Abdullah ni balik tuan-tuan, dia balik ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi tanya dia, wahai Jabir, tak ada cerita apa-apa ke nak cerita kat kami ni? Cerita sikit. Hang duduk di Ethiopia ni lama, cerita sikit kat kami. Apa cerita yang hang boleh cerita kat kami ni? Maka dia kata, ada wahai Rasulullah. Satu cerita, dia kata ada seorang tua, orang tua perempuan sedang duduk tanggung air. Baldi atas kepalanya satu baldi, duduk tanggung. Lepas tu datang seorang budak muda ni tuan-tuan, dia jatuhkan baldi atas kepala orang perempuan, orang tua ni tuan-tuan. Lalu orang perempuan ni cakap, wahai budak muda, di dunia ni kau boleh buat macam ni dekat aku, nanti di akhirat kau akan tahu apa yang kau akan kena satu hari nanti. Semua perbuatan kau itu akan dibalas oleh Allah. Perempuan tu cakap macam tu. Jabir bin Abdullah pernah dengar dan dia pernah tengok peristiwa itu berlaku di hadapan mata dia. Jabir bin Abdullah tanya kepada Rasulullah, betul ke apa yang perempuan tu cakap? Nabi cakap apa? Betul apa yang dia cakap. Segala apa yang kita lakukan di dunia, dari sudut perkataan kita, dari sudut tangan kita, dari sudut kaki kita, dari sudut kulit kita, semuanya akan jadi saksi atas apa yang kita perlakukan di dunia ni. Semua jadi saksi tuan. Jadi maknanya budak itu akan dibalas balik atas kezaliman dia kepada wanita tua tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 golongan yang dimurkai oleh Allah, jika Allah menghendaki dia akan menumpahkan kemurkaannya di dunia kepada mereka, dan jika tidak, dia akan memerintahkan mereka untuk masuk neraka di akhirat kelak. Mereka adalah pemimpin suatu kaum yang mengambil haknya daripada rakyatnya, tetapi ia tiada bersikap adil kepada mereka. Tuan-tuan, ada 5 orang. 5 orang apa? 5 orang yang akan dihumban ke dalam neraka.
Siapa dia? Pemimpin di kalangan rakyat-rakyatnya yang mengambil harta rakyatnya tanpa melakukan sesuatu keadilan kepada rakyatnya. Dia humban dalam neraka. Pemimpin ni tuan-tuan, dia mudah ya tuan. Dia mudah masuk neraka, dia mudah masuk syurga. Kalau dia adil, syurga. Doa dia pun mustajab. Tetapi kalau dia zalim, doa dia tak mustajab, dia humban ke dalam neraka Allah SWT. Tu ya tuan-tuan. Sebab tu kalau nak jadi pemimpin, kalau tuan-tuan lah ada bercadang nak jadi wakil rakyat, fikir dulu benda ni. Kalau nak bercadang, tuan-tuan. Kalau tak ada nak bercadang, tak payah nak bermimpi, tak payah duk berangan nak jadi wakil rakyat. Kalau jenis tak adil. Sekian dia maklumkan. Tuan-tuan dia kata sekalian. Itu pun nak kena bagi tahu. Tuan-tuan dia kata sekalian. Bahkan dikatakan pula, mereka adalah pemimpin suatu kaum yang mengambil haknya dari rakyat tetapi ia tidak bersikap adil kepada mereka dan tidak pula mencegah kezaliman terhadap mereka. Ni pun tuan-tuan. Dah jadi pemimpin kemudian tak adil, kemudian tak reti nak mencegah pula kezaliman yang berlaku di sekitarnya. Pemimpin suatu kaum yang ditaati oleh kaumnya tetapi ia tidak membeza-bezakan antara yang kuat dengan yang lemah dari mereka dan ia berbicara dengan hawa nafsunya. Ini pun satu hal. Bila dia jadi pemimpin, dia mengikut hawa nafsunya. Dia tak reti nak berlaku adil kepada rakyatnya. Seorang lelaki yang tidak memerintahkan isterinya dan anaknya untuk taat kepada Allah SWT. Ini pun satu hal. Yang ni kita lah, yang nak jadi suami, yang nak jadi ayah ni tuan-tuan. Kita tak reti channelkan anak-anak kita supaya mentaati Allah. Kita biar anak kita ni, dia nak buat apa, buatlah ikut suka. Yang penting hang balik rumah, hang ada rumah, hang sihat. Cukup. Tu teruk lah kita tuan-tuan. Kita tak pernah tegur dia sembahyang, kita tak pernah tegur dia tutup kepala, kita tak pernah tegur dia suruh dia tutup aurat. Kita tak pernah tegur. Kita seronok tengok dia tidak berpakaian dengan cara yang betul. Ini kita tuan-tuan. Ada setengah orang dia seronok tengok anak dia cantik. Biar orang gila ke anak aku, tak apa. Baru dia tahu kata anak siapa. Tuan-tuan. Yang tu bahaya. Yang tu bukan nak untung kita di akhirat, yang tu nak membencanakan kita di akhirat kelak tuan. Tuan-tuan dikata sekalian. Bahkan disebut dalam ni, seorang yang memperkerjakan orang sementara orang itu memenuhi kewajipannya, malah dia tidak memenuhi upahnya. Orang kerja dengan kita tak bagi upah dekat dia. Dia kerja punya penat ni tuan-tuan, kita tengok saja. Kata terima kasih lah. Lain kali datang lagi lah, main lah mesin rumput rumah aku. Terima kasihlah duk mesin rumput ni. Dia pun la salam wala kalam. Tak bagi salam apa pun, tak bagi cakap apa pun. Bila nak bagi, apa nak bagi, tak bagi tahu kat kawan dia. Jadi ini zalim tuan-tuan. Namanya. Bahkan yang terakhir katanya, dan seorang laki-laki yang menzalimi isterinya dalam hal maharnya. Seorang lelaki yang menzalimi isterinya dari sudut maharnya, tak bagi mahar, tak bagi mas kahwin kepada isteri dia. Mas kahwin kena bagi tuan-tuan. Hantaran tu tak apa. Hantaran tu kita punya adat. Mas kahwin tu Islam punya tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dengar orang bagi mas kahwin ni tuan-tuan, itu Islam. Tetapi hantaran tu yang orang sebut sampai 25,000, 100,000, yang tu hantaran tuan-tuan. Hantaran. Yang tu hadiah je lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, malam ni kita cerita berkenaan dengan zalim ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan mudah-mudahan kita mengambil istifadah daripada apa yang kita ceritakan pada malam ni, supaya kita mengambil manfaat atas apa yang kita cerita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam ni, yang pertama, Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman, bahkan dia mengharamkan hamba-hambanya turut serta supaya tidak menzalimi siapa-siapa. Yang kedua yang boleh kita ambil pengajaran, jadilah orang yang adil di dalam sesuatu hal supaya kita ini tidak sesekali menzalimi manusia. Yang ketiga, seorang pemimpin mudah nak masuk syurga dan seorang pemimpin mudah nak masuk neraka atas apa yang diperintahkannya, sama ada dia zalim ataupun adil. Yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran,
Jadilah manusia yang menuruti sunnah Nabi dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah melakukan kezaliman kepada siapa-siapa pun. Dari sudut tutur katanya, dari sudut perbuatannya, maka ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya tak itu saja pada malam ni yang saya boleh kongsi-kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian, di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.